Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atamman al-akmalan ala habibina al-mustafa wa nabiyyina al-mujtaba nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Syarafi selaku penyelaras haji dan hajah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini 14 Zulhijjah 1443, InsyaAllah semua kita sudah pun bergelar haji dan hajah. Alhamdulillah. Termasuk jemaah yang sakit pun sudah pergi tawaf. Jemaah yang uzur syar'i saya tak siasat, tapi kita harap semua kalilah sudah jadi hajah dah, insyaAllah. Kalau tergantung sikit pun, sikit lagi dah. Menunggu hari untuk pergi tawaf, insya-Allah. Maka tidak ada satu kalimah yang lebih selain daripada kita mengatakan Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla di atas limpah kurnia yang besar. Allah pilih kita menjadi tetamunya pada hari ini. Haji dan hajah sekalian, tajuk kita pada pagi ini muhasabah. Setelah selesai daripada manasik haji. Manasik itu maknanya kita menunaikan semua rukun haji. Alhamdulillah. Yang tinggal lagi tawaful wada'. Itu tak masuk dalam rukun. Dia tidak rukun. Kerana itu bagi orang uzur boleh balik je, tak payah tawaf. Wanita yang uzur contohnya tak boleh solat. Jadi bila tak boleh solat, tak boleh tawaf, maka dengan sendirinya automatik gugurlah tawaf wada' tu bagi dia. Tapi bagi kita orang yang sihat walafiat, tak boleh, tak ada tempat nak gugur. Dia nak menggugur juga, tak boleh. Jangan digugurkan benda yang tak gugur. Kita gugurkan benda yang boleh digugurkan saja. Maka saya anaklah sebagai pembimbing kepada jemaah, walaupun terpaksa berpecah dua tempat, tapi insya-Allah perjalanan kita sama. Kita sentiasa mengikuti perkembangan apa yang berlaku di sana dan juga di sini. Jadi Alhamdulillah, kita turun daripada rumah kita bermula dengan niat yang cukup murni. Hadis Nabi SAW yang pertama ditulis oleh Imam Al-Bukhari dalam sahih dia, hadis innamal a'malu binniyat. Semua amalan kita dengan niat. Haji dan hajah turun daripada rumah, niat apa? Niat nak pergi mengerjakan rukun Islam yang kelima. Kita niat nak menjadi tetamu Allah. Kita niat nak menjadi orang yang baik, saleh dan salihah. Nak jadi orang yang dengar kata dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah pasti kita juga berazam dan berniat untuk meninggalkan tabiat-tabiat yang tidak baik. Tabiat-tabiat yang buruk, kita juga berazam untuk meninggalkannya. Maka kata di para ulama, man sadaqa ma'allah, man yasduq ma'allah, siapa dia benar niat dia dengan Allah, Allah Ta'ala akan merealisasikan apa yang diniat itu. Kerana itu pentingnya muhasabah ini, supaya kita betulkan, sentiasa betulkan channel niat kita. Kadang-kadang terganggu niat apabila datang syaitan mengacau kita. Nabi Ibrahim 3 kali dikacau oleh syaitan, 3 kali dia melontar. Waktu kita melontar, syaitan tak ada, tak nampak depan kita. Walaupun ada video yang tunjuk geram tu, dia nak tunjuk dengan siapa tak tahulah dia. Ada yang dulu bawa lastik, bidah orang Kelantan kata lastik, tepok. Dia lastik mana, lastik siapa tak tahu. Allahu Akbar. Kita kata tak apalah, manifestasi. Tapi ibadat ini tidak boleh emosi. Kaedah dalam ibadat tak boleh emosi.
Kalau kita nak lepas geram, nak belakang kita tak. Boleh pada pakcik tu lagi kita. Sekali dengan bertopik tak. Oh, marah kesihatan ni. Merah muka-muka lagi. Tapi tak boleh nak jadi apa. Itu dia panggil emosi. Emosi tidak membawa kepada solusi yang baik. Bahkan akan merosakkan kehidupan kita. Banyak benda dalam bila kita emosi, banyak perkara yang tak jadi. Maka tulislah kalau boleh tulis. Siapa yang boleh catat sikit. Catat dalam grup kita tu molek. Yang pertama sekali, langkah yang pertama muhasabah kita, iaitulah sentiasa mengingati janji kita. Apa saya lagi tenang? Sebagai perokok tegar. Meleleh air liur duk minum. Tak? Kalau tidak sikit kejap mari ambil tisu Tak, tu apa ni? Meleleh air liur. Haji ke? Apa saya lagi tu? Tu siapa dia malam? Mana tu ada tak ngaku dah lah. Tapi rakamnya ada. Dia dengar atas tak apa. Yang pentingnya isteri dia, hajah dia ada. Saksi. Mana kalau duk minum tu asyik duk meleleh air liur je. Tak? Sekejap bini hantar tisu mari. Kenapa ustaz? Tak boleh zikir tu. Duduk ingat kokok. Saya beri setengah batang. Tapi nampak relax ya, tak ada apa-apa pun. Sebenarnya, sebab itulah kata seorang tokoh ulama, tulis nama tokoh ni. Ini motivasi besar dalam hidup kita. Tokoh ulama dia kata, nama dia Ibnu Ijlan. Dengan Ain. Ibnu Ijlan. Dia kata, quwwatul mu'min fi qalbihi. Quwwatul mu'min, kekuatan jiwa orang mukmin duduk dalam hati. Bukan duduk di kaki. Duduk di kaki ni kekuatan boruh-boruh yang angkat barang. Tapi orang mukmin, kekuatan dia duduk di mana? Duduk di hati. Sebab tu lah kalau hati tu kuat, nak berubah, nak menjadi orang baik, insya-Allah kita akan jadi orang baik. Tapi kalau lemah awal lagi, tak boleh. Kenapa tak tinggal tu? Tak boleh. Saya pun tak perasan tengok sebenarnya. Kalau tahu awal lagi kita ambil melontak kat Mina. Lepas pada 7 pati batu, kali dengan kotak rokok lepar lah tu. Kerana dia ni bui kesihatan sini ni. Aku tak mau jadi syaitan lagi. Jadi benar masalah. Alhamdulillah. Maknanya kita kena letak niyatun khalisah dengan niat yang baik. Sebab kekuatan orang mukmin duduk di hati dia. Berapa ramai kita tengok makcik-makcik yang tua-tua yang taklah tua sangat. Lama sikit. Pergi masjid sama. Siapa kena pergi cari pas mana malam. Mana ajar kita tu. Balik ke dia. Geng dia mari malam. Susah hati kata sabar. Mekah dia tu hantar balik insya-Allah. Kalau tak lambat, kalau tak cepat lambat 2 hari. Kalau tidak di balai polis di hospital dia 2 tu kena cari. Dia adalah tempat sumber cari sebab di sini dia ada kalau barang hilang pun dia ada tempat dia lost apa ni. Barang-barang ni kita biasanya kalau orang yang baik dia akan geletak situ. Tempat polis. Kita boleh pergi cari, pergi daftar nama, saya hilang gini-gini, nombor telefon. Jadi kalau sampai beg tu, seperti nama yang diberi, dia akan telefon kita. Barang awak ada di sini, bagi tengok. Kadang-kadang tinggal beg saja, isi dalam tak ada. Bolehlah dapat juga beg tak? Orang hilang, sama juga. Kita jangan kelang kabut. Selepas solat isyak tu jangan cari masa tu. Orang tu ramai. Orang pergi sana, pergi sini. Orang pergi masjid, orang pergi nak balik hotel. Jadi kita tunggu sekejap. Bila orang dah reda, kalau yang seorang-seorang berjalan furada tu, ketika tu polis akan mari. Siapa ni? Ini pentingnya pakar ni. Gelang ni. Gelang ni tujuannya untuk orang yang uzur lah, yang tak boleh balik. Polis tengok, Malaysia. Dia akan telefon ke pusat center dia, Malaysia. Nak dengar cerita semua tim saya. Hamba sendiri ni malam tu. Masa kita balik pada melontar malam mula-mula tu, lalu dekat pokok pengakap orang panggil tak? Budak-budak Arab hodok main tepi jalan tu. Kita bertanya dia, mana marketak 45? Tanya dia. Dia pegas lalu kita. Kata aku tanya ya, tak boleh. Ambil bawa raisi, nama semua sekali. Kata boleh aku nak klik, dia bateri nak habis dah ni. Tak boleh dia tengok di sini. Kita nampak dah menara masjid nampak dia kata. Nampak dia alik duk buang. Kita pun tukar gear kereta balik ke masjid. Masjid Kuwait. Siapa di masjid, dia labar hari mari tarik kita pergi semula kau jawab dia. Kata, kata habis bateri ni rasa tebar. Habis bateri aku ni, lepas aku nak klik. Siapa masjid, kita tahulah kemah kita tepi masjid. Oh dia taklah tarik pula. Pergi semula panggil ketua dia. Ni lari dia kata ni.
Kata penat aku malam ni. Oh, jadi cerita. Lari. Tulis barang pula. Akhir sekali, sore pengiring. Hantar kita sampai ke pintu. Sampai pintu dah termasuk kau ni. Kata bukan kau. Ni, kita 45 kan. Kita masuk ke belakang. Kata aku nak klik kemah aku ni. Ni kena cok. Kata mungkin cok memang asal salah aku nak klik. Oh, nak ayat cerita dia nya prihatin. Siapa lebih SOP, kita nak klik. Masjid. Tarik balik. Mari mula game dapat aku tu. Oh, kata penat habis bateri dah. Ni tolak jasman kata. Tu cerita dia punya apa ni, keprihatinan dia lah. Tapi kalau cuma kita bimbangnya takut bos tak tahu mana, tak ada siapa boleh kesan. Tapi kalau ada lencana, ada kita punya penanda ni, insya-Allah lah. Pengalaman saya dulu waktu belajar, kita menguruskan 15 mayat orang Malaysia. 15 orang mayat yang jatuh dalam gang di jalan lebuh raya Mekah Madinah. Di Arab ni dikira zon. Berapa kilometer je lagi nak masuk kawasan Mekah, polis Mekah. Maknanya rezeki dia tu nak tanam di perkuburan Baqi' dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua pakai ihram. Mati dalam keadaan ihram. Apa kita nak buat? Setiap pagi penggali kubur kata aku nak 5 orang je. 15 orang ni 3 hari mau kena mari. Subhanallah. Bulan-bulan Ramadan. Saya pergi dengan pegawai kedutaan. Tiap-tiap pagi pergi, tarik mayat dalam laci, bilik mayat tarik satu, buka pasport tengok. Mayat dengan pasport bukannya boleh kenal sangat. Kita pun tak kenal orang. Tengok. Ni kot keluar tarik mayat tak. 5 orang keluar. Jadi itulah pentingnya pengenalan diri tu kena ada. Kalau tak tahu hotel ni, ambil kad hotel, sakut di tak dalam poket baju atau apa. Tunjuk kita polis ni. Itu di antara muhasabah kita lah. Jadi maknanya kita ada di kalangan kita yang balik, ada yang kalangan kita yang balik dengan baik. Alhamdulillah, tidak jadi masalah. Cerita budak nakal di Mina tu. Kita tanya, dia kata, nampak dah menara tu saja tanya. Mana 45? Pegang selalu. Jangan tanya. Rupanya dia tak ada kerja amalan tu. Anda rasalah setiap nama hak diisi orang dia mungkin dia boleh elang. Kata biarlah boleh elang, tapi jangan habis betul. Tolak berat pun dia bukan macam boleh hak biasa hak kosong tu. Baiklah para jemaah sekalian. Yang penting bagi kita niat yang benar. Sudah pasti kita datang ni niat nak baik, niat jadi baik. Tapi ingat tak, pertama sekali apa yang anda sebut kepada dia macam mesin basuh. Rumah kita ni ada mesin basuh automatik yang paling comel sekali. Sekali ngelipat ada. Ada ke mesin basuh sekali ngelipat? Macam termomet kalau ni. Musa hajah punya termomet segala tu tak. Lain kali kita bawa termomet mari sini, tak lain bilik kita tak. Baru sedap. Ini saya duk komen kau orang masuk dapur tu makan apa dah tak. Kita bawa pergi menu lagi termomet pun ada. Tak main Indomie dah apa ni. Jadi kita nak mesin basuh sekali ngelipat ada. Tak ada. Belum ada lagi setakat ni. Ya Allah kata ada. Kalau ada nak kempen haji nak beli dah ni kau hajah ni. Nah. Sama juga bumi suci. Bumi Allah Taala pilih menjadi bumi pertama dijadikan selepas daripada penciptaan langit dengan bumi ni. Bumi yang pertama ni Mekah. Daripada Mekah lah tersebarnya bumi hak lain tu. Dan rumah pertama dibina untuk beribadat sebagaimana dalam surah Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah. Rumah yang pertama dibina untuk ibadat Kaabah. Kemudian baru mari Baitul Maqdis, Palestin. Hak Madinah tu kemudian sekali lah dekat nak kiamat dah baru mari tu kan. Mana Nabi ni baru 1400 tahun. Walaupun bumi ni paling baik sekali di dunia, paling suci sekali di dunia, sehingga tanah dia, batu dia tak boleh bawa balik. Tak bawa balik kena puh lagi. Batu-batu semua sengsara. Tinggal di mana? Ada tinggal di Mina, ada bawa balik sini. Yang pentingnya tinggal lah. Cek balik. Ada semalam jemaah tanya, nak korek ke tak apa selipar tu? Kata saya nak korek lah. Sebab kita banyak hari lagi nak berjalan sini. Kalau nak korek juga pun hari akhir lah naik bas nak pergi ke Madinah nanti. Barulah kita tengok ada tak di tapak-tapak. Kalau cakap debu-debu tu tidak jelas. Islam ni tidaklah memberat sampai ke tak boleh nak bergerak. Dia bukan terbuka sampai tak ada skru kata orang. Dia ada wasati. Mana ada kesederhanaan dalam hidup kita. Maknanya bersihnya tanah dia tu
ada immunity dia sendiri, sehingga tidak dibenarkan untuk dibawa keluar daripada tanah haram. Tak boleh keluar. Tadi saya jumpa fakta di mana perginya batu-batu kita melontar. Ke mana pergi? Siapa dia tahu? Dikumpul tugas. Hantar balik. Senang ya. Ke bawah, kita melontar daripada atas. Bawah ada lori. Betul tak? Sekarang ni kita tak nampak. Waktu melontar satu tingkat dulu, kita malam-malam kita berdozar bagi duduk ambil batu tu masuk. Ada juga dalam buku yang mengatakan batu lontar yang diterima oleh Allah Taala dia naik ke langit. Itu tapi hadis itu tidak sahih, tidak betul. Lebih kepada Israiliyat. Kalau tidak banyaklah batu haji boleh confirm lah haji tak terimanya batu berlodo ke bawah tu. Sebab tu dia lontar, dia akan turun ke bawah. Jadi dia buat saluran itu pergi ke tempat yang sama tempat Nabi melontar. Termasuklah Jamrah Aqabah yang saya maklumkan. Jamrah Aqabah ni kita kena melontar di sebelah kiri kan. Sebab sebelah kanan tu duduk di bukit. Tapi sekarang ni walaupun sebelah orang melontar sebelah kanan pun lubang dia sama, dia akan turun ke tempat yang sama juga. Cuma kita yang belajar ni, yang tahu serba sedikit tentang haji, kita naklah lontar di tempat asli sebelah kiri tu kan. Kita naklah lontar itu. Karena itu saya bagi tahu kepada para jemaah, maknanya ilmu tuan-tuan guru di Mekah ni tak sampai ke polis. Ilmu tak turun ke polis. Tok guru duk ceramah di Masjid Haram, ceramah di tempat kemah kita, ceramah di masjid tu, ceramah. Tak, selepas melontar Jamrah Ula berhenti dulu, menghadap kiblat berdoa. Tok guru, tok syekh, tok polis. Kawan kita je tarik bendera kita. Lama je tak gocah. Nasib baik mari haji dah tak. Moga niat molek dah tu. Itu masalah dia. Tarik. Mana dia tidak selaras. Dia tidak selaras. Patutnya diberilah kepada dan tempat pula luas. Mana kena buat ruang doa. Mana lepas melontar mau pergi tepi dinding tu, doa kat situ. Dia beri peluang 5 minit satu kumpulan contohnya. Cukuplah kita pun tak boleh nak doa panjang-panjang bukan duduk di Arafah. Yang boleh doa Arafah 300 minit. Nah, cukupkah masa 300 minit doa bagi? Cukup? Tak cukup. Alhamdulillah. Saya bimbang kata tak tahu nak gap. Tu dia takut. Sebab ramai tu yang tak ada motivasi. Tengok hidup jalan sana sini. Nah, jadi kita peluang itu sangat besar. Ruang yang Allah Taala beri kepada kita sangat besar. Ni kita akan baca nanti. Dalam saya bagi tadi PDF tentang wahai haji mulakan hidup baru tu. Dah baca ke belum? Baru nak baca ni kan? Tak boleh baca dok bawah ni. Sebab lain tak ada. Maka dalam perjalanan kita alhamdulillah haji dan hajah sekalian bermula dengan niat yang baik. Kekalkan niat tu. Sikit-sikit ambil gambar tu bolehlah. Tapi kalau kuat sangat bergambar, dibimbangi haji kita semuanya pergi ke Facebook. Don belakang, don. Don ke dan. Dan. Kalau baca kat Melayu, don dia. Dan tawaf. Oh, baru sudah tawaf. Dan wukuf di Arafah. Belum kering lagi air mata. Habislah lah. Semua pahala haji pergi ke mana? Pergi ke Facebook. Sebab tu saya bagi peringatan. Waktu kita berdoa, berzikir, munajat, jangan ada rakaman. Waktu kita kuliah, memang kita nak sampaikan ilmu. Waktu kita berdoa, kita minta dengan siapa? Dengan Allah. Jangan tunggu orang lain di bawah. Itu berbahaya kepada niat kita. Jadi haji dan hajah hidup main pupuh di Facebook tu, betul baliklah niat-niat. Tengok baliklah kalau nampak agak keterlaluan sangat, delete lah dulu. Delete lah. Sebab kita tidak tahu syaitan ni dia punya jalan dia. Nabi sebut kata inna syaitan nak masuk ke lorong hati kita ni melalui saluran darah. Saluran darah. Maknanya laju dia boleh masuk. Lebur raya dalam tu pusing-pusing. Pagi ni tak mengena, petang mungkin belum haji, belum balik di masa di Mekah ni tak ada lagi niat molek lagi. Sampai Madinah, tak sangka lah yang saya puh dekat Arafah tu 5,000 like. Naik. Haji mabrur ni. Tanda-tanda haji mabrur. Ramai orang like. Dia kata apa dia?
Ada juga orang cakap, Ustaz, tujuan saya letak ni nak suruh orang doa kan. Kita tahu ya, cakap ya boleh lah. Kalau sekadar-kadar kita, orang tahu kita pergi haji. Dia tahu dah kita pergi haji. Pasal tu dia minta tolong kita doakan dia dah. Tak payah lagi lepas kita doa, kita beritahu. Doa-doa tuan-tuan saya dah sampaikan kepada Allah Ta'ala. Ya, insyaAllah. Nabi sebut dalam hadis, doa yang mustajab, iaitulah doa seorang sahabat, seorang saudara kepada saudaranya tanpa dia ketahui. Itu yang mustajab. Mana kita doa kepada sahabat kita yang kita rasa dia ni perlu kepada doa. Dia sakit, dia bermasalah, dia stres, dia dalam tekanan hidup, ham waram. Ketika tu kita doa. Ya Allah, ya Tuhanku, di saat aku berada di bumi tanah haram ini, aku teringat pada sahabat aku yang dalam keadaan duka cita sedih. Doa, minta lah Allah selamatkan dia. Kita doa untuk dia, malaikat di belakang kita ni. Amin, amin, amin. Malaikat duk kata amin, walaka bimisli. Mu doakan sahabat kamu suruh sihat, aku doakan kamu sihat. Mu doakan sahabat kamu suruh senang, aku doakan kamu senang. Semua doa kita kepada sahabat kita tu, kita dapat. Maknanya, oh saya tak doa untuk kita. Tapi itulah kemurahan Allah SWT. Dia beri, walaupun kita minta untuk orang lain. Mana tanda keikhlasan kita, yang menyebabkan kita dapat yang sama. Alhamdulillah. Maka perjalanan haji yang setakat kita tengok baru ni, Alhamdulillah, boleh dikatakan berjalan begitu lancar, baik. Dan waktu dalam melaksanakan ibadat haji itu saya sangat gembira lah. Sebab sahabat-sahabat kita bersungguh-sungguh menunaikan ibadat. Saya sambil tidur pun saya perhati, tengok ada yang baca Quran, ada yang apa ni, duduk zikir, ada yang tidur. Tapi kalau nampak terlebih sikit, mikrofon bunyi lalu. Mungkin ada sebahagian teguran saya di Mina contohnya. Biasanya di Mina ni, selepas kita melontar, dia ingat dia dah habis dia punya ihram sudah tamat. Ada yang sebut bilik berkat lah, macam-macam. Hai, saya kata kita adalah ihram bang, haji. Dia pun berhenti, dia baru ingat. Sekarang ni kalau nak bincang-bincang pun cerita lain lah. Tapi orang hotel kata nak bincang bilik ni selepas 15 Zulhijjah baru orang keluar. Dia haji ni harga dia 3 kali. Awal Zulhijjah sampai ke berapa, 5, 6 tu satu harga. Hari haji betul tu, tu paling mahal sekali. Lepas pada 15 sampai ke 20 satu harga. Nak murah betul mari itu bulan Muharram nanti tu. Oh, boleh duduk atas bawah jam besar tu. Sekali dengan jam tak kita naik atas tu. Tak ada orang dah, boleh naik. Itulah maknanya kita kadang-kadang kita terlupa larangan ihram. Terlupa. Cakap lepas orang budak-budak kata nampak ketawa suka hilai lah. Suka hilai apa dia? Ketawa cookies lah. Jadi tak sesuai lah dengan kita dalam keadaan berihram. Lebih-lebih lagi hari ni saya direct lah. Yang menduka citakan sangat saya, dan saya rasa saya gagal dalam beberapa penjagaan di Mina kerana masih lagi ada sahabat kita yang merokok. Waktu saya memang sedih. Tapi kita masih lagi berharap mereka akan lontar juga di Mekah ini sebelum ke Madinah nanti, insya-Allah. Rabilah mana ada tu dulu. Dulu satu kumpulan biasa di basement ni ada bilik pekerja-pekerja hotel, orang Bangladesh orang apa ni. Dia ada bilik. Saya tengok ada orang turun bawah. Apa turun. Kalau kita ni tak apalah. Turun bawah sebab ada surau. Dia lagi maya duha tu. Dia nak pergi salat witir baca Quran kot dalam bilik, takut orang bising kalau turun. Tapi masa tu tak ada sebab. Kenapa turun bawah? Saya pun turun juga. Bila kita turun, dia tengok saya, rokok tengah menyala, dia kepal gini. Saya kata panas tu. Panas tu saya. Saya pun pegang dia, abang. Panas dunia sekejap. Panas neraka tidak ada balasan. Kalau kita belum berubah di Mekah, bila kamu nak berubah? Alhamdulillah dia campur rokok. Saya janji ustaz saya taubat hari ini juga. Mudah-mudahan dia mati dengan husnul khatimah. Amin.
Tidak ada bau rokok di mulut dia. InsyaAllah. Doalah kepada sahabat-sahabat kita yang masih belum berhenti, supaya berhenti. Tidak ada makna apabila kita datang di bumi yang bertuah. Allah pilih kita menjadi tetamu, tapi kita jadi tetamu yang melanggar SOP tuan rumah. Kan Tuhan sebut 3 perkara dalam Quran. La rafasa wala fusuk. Fusuk tu termasuk isap rokok. Sebab rokok itu maksiat. Semua para ulama sekarang ni, majoriti ulama dalam dunia telah mengupdate balik fatwa mereka, rokok tu haram. Bagaimana kita dengan baju ihram, mulut bertalbiyah, lepas talbiyah masih isap rokok. Ajaib Allah. Ajaib Allah. Allah matahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada sifat munafik. Ya Allah, bersihkanlah mulut kami daripada mengumpat orang. Ya Allah, bersihkanlah mulut kami daripada batang rokok. Allah matahhir afwahahum minad dukhan ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah. Haji dan hajah sekalian, kita berjalan dengan cara baik. Di Arafah kita dapat bermunajat di tempat masing-masing dengan suasana yang begitu baik. Ingatlah kepanasan, kehangatan air mata kita di Arafah itu biarlah menjadi benteng kita daripada api neraka. Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata, ainan la tamassuh benar. 2 biji mata yang tidak disentuh oleh api neraka. 2 jenis mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis, menitis air mata kerana takut pada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, mata yang berjaga malam kerana nak jaga keamanan negara. Macam tentera-tentera sempadan, polis-polis yang jaga keamanan. Itu juga termasuk dalam mata yang menjaga keamanan supaya umat Islam dapat hidup dengan aman, dapat beribadat dengan baik. Dan banyak sekali hadis-hadis tentang kelebihan menangiskan Allah. Tuan-tuan balik nanti boleh tengok dalam YouTube, dalam saya punya kuliah banyak tentang kita menyentuh tentang amalul qulub, tentang pembersihan jiwa pada Allah Azza wa Jalla. Baiklah, alhamdulillah. Adapun kempen kita bercukur, alhamdulillah 100% cukur. Ini saya gembiralah yang tu. Kempen wanita tutup aurat on off. Ada yang dah jaga betul-betul aurat, ada lagi yang belum jaga. Mungkin dalam kuliah kita nanti, tajuk kita Aku Seorang Haji dan Hajah tu, kita akan sebut sekali lagi lah. Baik. Maknanya kita di waktu di Arafah, haji dan hajah dapat melaksanakan tugas yang baik. Suasana Arafah gitulah, bising-bising, speka sana, speka sini. Dan macam-macam dia punya program. Jadi alhamdulillah program yang kita bawa, yang Ana bawa lah. Waktu selepas zuhur tu kita zikir masing-masing. Kemudian kita ambil waktu yang paling mahal sekali setelah berakhirnya. Kalau orang panggil waktu kalau ibarat orang main bola kat, dah waktu dekat nak penamat dah. Mana kalau tak boleh sumbat gol masa tu, balik saja. Jadi sebab tu lah waktu tu yang waktu saya pilih untuk kita berdoa pada Allah SWT. Semoga doa kita tu didengari, dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang menjadi panduan hidup kita, menjadi bekalan kita sehingga melayak kita ke syurga insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, itu perjalanan kita di Arafah. Sampai keluar daripada Arafah, kita pergi Muzdalifah. Sampai Muzdalifah, biasa dah. Tak ada apa-apa kosong ya tanah. Ada pula tempat ada kapet, tempat tak ada kapet. Kita pun tidur kat situ, bermabit. Dia panggil bermabit, mana bermalam di Muzdalifah. Amalan dia, tak ada amalan yang khusus. Baginda Nabi SAW sampai di Muzdalifah, dia tidur dia. Dia solat Isya, Maghrib dan Isya jamak takhir, Nabi tidur. Sebab dia sudah penat siang hari tadi. Dan esok, hari raya, banyak lagi kerja-kerja yang dia akan buat. Hari raya, berapa kerja lagi Nabi kita buat. Maka dia tidur sampai subuh.
Kan dalam ceramah kita baru ni kita dah sebut tentang Nabi kita suka menyalahi semua perbuatan jahiliah. Semua suka menyalahi perbuatan jahiliah. Di antaranya orang jahiliah dia akan keluar daripada Arafah sebelum maghrib. Nabi tak tunggu maghrib baru keluar. Bukan sekadar keluar, solat pun dia solat di Muzdalifah. Mana nak laju dia tu berjalan. Dan dalam kitab hadis kata Nabi kita ketika keluar daripada Arafah pada petang itu dalam keadaan tunduk. Tunduk. Tawaduk. Dia letak di belakang dia siapa dia? Usamah bin Zaid. Seorang anak angkat dia yang kulitnya warna gelap. Nak bagi tahu pada iklan dalam kan dalam khutbah Arafah Nabi kata apa? La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab dengan orang ajam kecuali bertakwa. Dia letak Usamah belakang dia supaya orang tengok, ni Usamah ni. Cucu aku ni. Dalam keadaan yang walaupun berbeza warna kulit tapi sama kita kan Allah Taala. Maka Nabi kita berjalan dengan tenang. Nabi mengatakan as-sakinah as-sakinah, tenang, jangan gopoh. Jangan gopoh berjalan. Terus dia berjalan sampai ke Muzdalifah. Nah, Muzdalifah dia tidur. Tidur di Muzdalifah sampai ke subuh. Nah, biasanya Nabi ni kalau dalam musafir pun dia tak tinggal solat witir. Dan juga solat fajar dia tak tinggal solat subuh sunat tu. Jadi kita kena buatlah dalam musafir kita kena jaga yang tu. Oi, saya penat ustaz. Tak apa. Lepas solat Isya, jamak kita terus solat apa ni? Solat witir sebelum naik kapal terbang, sebelum naik bas, naik kereta. Naik atas bah kita tidur je lah. Kalau sebenarnya atas bah lah sedap ibadat. Kita ambil wuduk siap-siap. Tak lain orang itu solat Allahu Akbar. Bukan solat hormat waktu tu, solat sungguh. Solat hormat waktu ni tak ada wuduk. Ni kita ada wuduk, kita dah ambil wuduk kan. Solat. Nabi SAW membenarkan solat sunat bagi orang musafir di atas kenderaan. Dan Nabi sendiri pun sahabat tengok, duduk tunduk isyarat. Dia rokok, dia sujud. Rokok gitu. Sujud, rendah lagi. Dan kita dah tambah pun solat je. Nak sampai Kuala Lumpur, Kota Baru, ada lah. Tak, boleh 20 rakaat. Lebih pada terawih lagi boleh. Lepas tu lain dia tu. Mana peluang tu ada. Atas kapal terbang pun balik. Nak balik ni ambil wuduk siap. Dan ingat, waktu balik biasanya kita kena solat subuh atas kapal terbang. Perjalanan kita tu dia lawan matahari. Lawan. Gitu. Beza dengan kita mari. Waktu kita mari kita ikut matahari. Sebab tu kita solat Zuhur di Kuala Lumpur. Kan? Kita boleh solat pula di mana? Maghrib, Isya dia Jeddah. Itu dia panggil dia ikut matahari lambat. Kalau buka puasa tu buat hati dia puasa. Tapi kalau balik dia cross. Jadi cepat. Maknanya Rasulullah SAW tidur, kemudian dia jalan nak sambil-sambil berjalan tu lah ambil anak batu. Cuma kita ini payah nak kutip batu nak tabah ni. Maka kita kutip batu di mana? Di Muzdalifah. Sayang ke tak sayang ke batu tu, kita mesti tinggal di mana? Tinggal di tanah haram. Sebab immunity. Kelebihnya tanah haram itu, apa dia? Apabila kita dapat, kita tanuh dia pun tak dia bawa keluar. Jadi bagaimana kita hak mari daripada luar, mari ke tanah haram, bawa benda haram. Ajaib Allah. Ajaib. Dulu, masa dulu, zaman-zaman dulu, kalau kita naik kapal terbang commercial flight ni, kapal terbang mah ke apa, dia ada jual rokok free duty atas kapal terbang. Faham lah jemaah bekal. Kata apa beli banyak ni tak? Pakcik, beli apa banyak ni? Bekal Mekah. Kata jangan. Waktu saya budak lagi. Tapi kita agresif dalam dakwah masa tu. Kata pakcik jangan beli. Tak boleh je. Takkan pergi Mekah bawa kau ni. Macam mana nak haji bro? Ni haji Marlboro lah. Ada orang dengar kata, ada tak dengar. Gitulah suasana kita. Jalan. Jadi kita berjalan sampai ke Mina, alhamdulillah. Mula-mula taklimat dulu, haji dan hajah tengok celek mata bunyi 15 km. 15 km. Ada orang nak ubah pakej dah. Tak, nak pergi dekat Jumrah belakang. Alhamdulillah. Bila kita pergi, sahabat kita ni tolong dikira jalan kaki tu bukan kira cross gitu, dekat lagi. Kira-kira dalam berapa kilo? 2-3 kilo. 3,5 km. Tak masuk Jamrah tu. Jamrah tu ujung ni ke ujung ni berapa kilo? Sekat dekat dengan sekilo lah. Sekilo 2 kilo. Maknanya
ujung dengan ujung ni sama ya. Hak duduk tepi jumrah pun kena jalan apa tu. Barulah nampak lega sikit jemaah kita. Dan alhamdulillah, untuk tanda syukurlah kita kepada para jemaah sekalian, di antara nikmat yang saya rasa duduk di Mina, maktab 45 tahun ni untuk jemaah kita ni, alhamdulillah saya sangat syukur sehingga sampai saya tak nak pindah ke maktab hak dekat dengan Melontar tu. Jangan marahlah orang satu tempat. Dekat jarak, tapi lain dia punya space, dia punya ledakan. Kita dalam bilik tu, Ferrari kita boleh masuk dalam rumah. Tapi pala tidur duduk luahnya. Luah. Dan satu lagi, kita duduk tepi masjid. Allahu akbar, nikmatnya duduk iktikaf pagi-pagi. Sampai lepas duha baru balik. Dan di sini pun teruskan momentum tunggu duha di Masjid Haram tu. Sebab tu kuliah kita ni saya bakal meletak pukul 7 lebih supaya haji dan hajah diberi peluang. Senang ya nak tengok bila naik matahari, tengok burung tawah tu, tadi. Pasal tak? Kau tak pasal lagi belum ni? Esok kita tunggu. Biar kita duduk situ, kalau tengok cerah matahari, lepas tu bunyi burung. Tengok jam. Memang dia waktu syuruk. Burung dia keluar sarang dia waktu syuruk. Semalam lepas Isya saya balik, tak ada seekor pun burung dekat tempat duduk makan. Kita tanya dia tidur mana? Di mana dia tidur? Ada hotel ke dia? Ada maktab. Begitu je. Jadi kalau kita nak tengok tempat kita, kalau dalam bandar, burung tidur atas tali api tu. Api berok atas kereta orang baru-baru kat situ kan. Ini dia tidur mana tak tahu. Susah saya cari burung. Lalu kita nak cari kita, bagaimana kita nak jadi burung ni? Tak tahu Nabi kata yaghdu khimasan. Burung ni keluar waktu pagi, kosong dia punya tembolok tak? Balik petangnya kenyang. Masya-Allah tabarakallah. Itulah dipanggil sifat tawakal. Nabi kata lau kuntum tatawakkalun Allah. Kita ni kalau betul-betul tawakal sebagaimana burung tawakal, itulah kita akan tenang hidup kita ni bila kita letak dalam suasana begitu. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, kita duduk, tuan-tuan boleh rasalah. Kalau orang cerita balik sempit tu, jangan kata tak ada untuk kita tahun ni. Saya melalui pelbagai macam-macam. Kita jemaah 100 orang, maka tak kata maaf lah, tilam ada 80. Macam nak duduk? Ada jemaah yang tak boleh duduk, ada yang balik Mekah, ada yang duduk di sana, ada yang duduk di luar, macam-macam lah. Tempat kita kata alhamdulillah kita ini baik. Yang maktab yang lain pun ada tempat duduk, bukan tak ada tempat duduk, tapi nak berbeza jarak tu ada keluasan. Kita kata alhamdulillah, nikmat. Cuma bila mari tahun ni banyak berlaku, tuan-tuan baca dalam berita kata ada yang terkandas. Berapa orang terkandas? Tu hak jumpa ke wartawan di airport, hak tak jumpa banyak lagi tu. Yang tak report. Hak tu sebab dia bising kat airport. Yang tak bising kawan-kawan saya lain pun ada juga di atas WhatsApp. Tak ada maaf ya. Tak ada rezeki saya tahun ni. Kata kena tipu ke? Dia tu tak kena tipu, tak ada visa je. Bukan tipu. Kita pun janganlah duduk sangka buruk dengan orang. Nah. Ada yang menipu, scam. Ada yang memang dia betul-betul nak tolong, tapi dah tak dapat macam mana. Visa tu bukan kita yang buat. Arab Saudi yang bagi, Allah Ta'ala beri kuasa kepada dia, dia yang tentukan. Sebab itulah dia ada visa haji, muasasah ni yang biasa, itu dia panggil kota. Yang ni tak ada bayaran apa-apa, murah. Mungkin dia panggil bayar rusum haji dalam berapa ratus ya. 400, 500 tu. Bayaran tu, termasuklah bayaran bas, bayaran Arafah, Mina, Kemah, termasuk dah dalam tu. Dulu, kalau tengok, kalau rajin balik dalam blog saya, dulu tak main Facebook, dia main blog, main website ni. Saya tulis perbandingan kenapa bah jemaah haji muasasah Malaysia buruk, tapi tahun ni comel. Masa tu bila kita tengok rusum yang kita bayar rendah, orang India mari bah comel. Kata top ke India bisa pada kita. Saya dah fikir, kita pun tanya, tengok dia punya rate, dia bayar lebih mahal daripada kita dari sudut bas. Kita ni Masya Allah, Tuhan nak tahu. Macam-macam jumpa saya ni. Siapa tengah jalan, bah mati. Dekat dengan terowong yang keluar terowong semalam yang kita balik berbina tu, ada terowong tu, situ bah mati. Kita terpaksa kena tarik semua jemaah mari ke hotel ni. Bukan mari jauh, 2 kilometer berjalan.
Macam-macam air mata dah kita jumpa menguruhkan jemaah haji ni. Tapi Alhamdulillah untuk tahun ni, tuan-tuan kata Alhamdulillah, bah kita berhenti depan hotel. Alhamdulillah. Lambat sikit tu biasa lah. Ya, so, saya nak tinggal Mina, kita duduk lama sikit tak. Boleh buat air teh lagi. Itu dia mahal dia tu. Baik. Maknanya, bila kita, untuk panduan lah, ini cerita luar ni, tapi dah kita buka tajuk, dah kita buka lah. Maknanya ada visa tabung haji. Visa orang yang pergi dengan tabung haji, dia dapat subsidi. Untuk kali pertama. Pasal kita menabur dah tabung haji. Tapi bila kita pergi ke package, subsidi ditarik. Itu satu lagi saya mengharapkan. Supaya tabung haji saya mau balik lah. Menarik balik subsidi bila orang pergi dengan package. Yang boleh kota. Maknanya dia ni dapat kota tabung haji. Tapi sebab nak berkawan, nak bersahabat, nak ikut ustaz, dia masuk package. Yang tu pun kena tarik juga. Kan? Jadi patutnya tak tarik lah subsidi tu. Sebab dia kali pertama, duit dia pun ada dalam tabung haji, bukan tak ada. Cuma kita tambah, kita bayar kepada package yang lebih lagi harga tu. Itu harapan saya lah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang jadi menteri bahagian tabung haji ni buka-bukalah mata tu. Supaya orang yang berhak menerima dia terima. Baru ni ada seorang pegawai tinggi jugalah. Dia pun tulis. Dia kata belanja pergi haji ni gini-gini. Kita kata jangan cakap lah. Orang tahu dah belanja. Tapi kalau benda tu boleh subsidi, kenapa pula kita tak boleh bagi? Bagi je lah. Untuk kali pertama sebagai orang, tujuan tabung haji sendiri pun ditubuhkan untuk beri bantuan. Bila tak ada, baik. Tapi kalau orang hak rayuan, lain sikit. Kita pun terima keadaan tak. Awak boleh tahun ni haji, tapi tak ada subsidi. Tak ada, asal aku nak pergi haji dah. Redha kita. Tapi kalau dapat asal kota, tiba-tiba ditarik subsidi kan ni. Saya dan kenal ramai makcik-makcik di kampung. Dia bukan ada objektif pun. Tapi kerana dia nak ikut ustaz tu. Ustaz dia lah. Saya nak ikut, Ambo nak ikut ustaz. Dia tak tahu package ke apa. Makcik pergi package ke apa? Ustaz Din. Dia kata, contoh nama ustaz dia Din lah. Ustaz lah. Ambo ke ustaz lah. Package berapa? Ustaz lah. Package dia tak tahu. Dia main ustaz lah macam ada apa. Maknanya dia bukan tak asuk, tapi ustaz tu lah duk didik dia, jaga dia, dia percaya dengan ustaz. Jadi tiba-tiba mereka juga ditarik subsidi. Kita kata itu salah satu kerugian juga. Satu penganiaya. Wallahualam kita kata nyanyi, orang kata tak nyanyi tak. Baik. Biasa dah. Kalau balik Mina ni tak ada batuk-batuk tu kira luar biasa tu. Cuma satu je saya minta tolong dah. Jangan komen hak saya. Ni ada setengah jemaah ni. Oh ustaz Masya Allah. Dia minum mengajar, Arafah mengajar. Balik Mekah mengajar pula. Esok tak boleh mengajar. Tak ada soal. Jangan kata apa. Kata Masya Allah. Tabarakallah. Dia tak boleh puji. Puji Mekah ni jadi kerja lah ni. Lepas dia tegur hari ni. Tak boleh mengajar saya esok. Memang tak ada suara. Kita kata maaf ni cari pasal sungguh. Okey, mengajar maulid dia kita tegur. Dia tak boleh. Tak usah tegur lah. Kata kalau nak kata begitu kata Masya Allah. Allah Ta'ala beri kekuatan kepada ustaz sebab niat mari nak bimbing orang. Boleh jadi. Jadi maknanya yang pertama visa biasa, kemudian pergi ke package dengan visa rayuan. Satu lagi dipanggil visa mujamalah. Mujamalah ni Arab Saudi beri kepada kota ni, kepada menteri-menteri. Awak boleh 100, awak boleh 1000. Hak ni jadi perniagaan, jadi industri bisnes haji ni. Tahun ni pula didengari ada pula yang menggunakan visa ziarah. Visa ziarah untuk mari haji tapi menggunakan helah. Dia mari tak pakai ihram. Kalau pakai ihram polis kad. Semua saya tak tahulah. Itu serah kepada penganjur dia. Dia tipu Tuhan ke tipu polis. Kata dalam hadis Nabi kata istafti nafsak. Tanya hatimu. Aku ni tipu Tuhan ke tipu polis? Kalau kata tipu polis dia. Tapi kita langgar ihram dengan sengaja tu, itu masalah. Bila mari sini, dia ada dua tempat dia letak. Satu duduk di Mekah, macam kita ni. Satu lagi duduk di Aziziyah. Jadi untuk tahun-tahun depan, kalau sahabat nak mari shortcut ni, tanya betul-betul penganjur. Saya ni duduk, kita mungkin tak mari, tapi keluarga kita, adik-beradik kita kawan. Tanya penganjur, awak letak saya di mana? Mekah ke di Aziziyah? Yang di Aziziyah tu jauh lah. Bukan senang nak bolang alik, payah kereta. Pertama kalau orang tua pula payah. Dia kata, saya duduk Aziziyah. Tapi beza. Hodok di sini contohnya bayar 40,000, dia Aziziyah 35,000. Logik lah. Kita berada timur, tapi dia akan masuk sini juga tapi lepas haji nanti. Hodok di Aziziyah ada dua pula mazhab.
Satu mazhab prihatin, dia ambil kemah maktab. Ada kan kemah sebelah kita tu. Malam ada orang, tengah hari tak ada. Perasan? Malam dia balik, tengah hari dia balik ke Aziziyah, tempat dia duduk. Malam dia mari mabit. Saya kata jazahullah khairah. Allah Ta'ala balas kebaikan kepada penganjur pakej yang memberi kebajikan kepada jemaah haji. Tapi ada pakej nak untung aja, dia tarik jemaah, dia letak lepak di bawah jambatan tempat melontar. Itu menyalahi peraturan. Arab Saudi kata ada muliftiras, tak boleh hampa tikar buat piknik gitu, tak boleh. Zaman dulu kita buat. Zaman tahun 90-an dulu, saya lah di antara pembawa orang tua-tua ni pergi lepak di, bukan lepak lah, pergi mabit tepi jambatan tu. Kita lapik tepi jambatan, duduk situ pukul 12 malam. Ya, pakcik Haji bangun. Bangun tidur, angkat bendera, balik Mekah. Tapi sekarang ni ada juga zaman di saat yang penuh dengan susunan teratur ni, ada lagi pakej-pakej Malaysia yang buat macam tu. Tengok tak waktu kita lepas kita lalu kok melontar kan, polis mari tu, haji ramai jemaah yang menangis, dihalau oleh polis. Oh, dia kata penganjur apa ni, tipu dia lah, macam-macam menghina dia. Orang tak pernah dihalau oleh polis sebab penganjur yang cuai. Jadi tuan-tuan haji dan hajah, kita tanyalah penganjur tu, nak letak saya di Mekah ke di Aziziyah? Aziziyah berapa harga? Jangan jadikan orang buat industri haji ni jadi permainan rasuah kepada penganjur-penganjur. Kita tidak reda sama sekali nak bawa orang imam ibadat tapi kita menggunakan jalan yang salah. Saya sebagai salah seorang pendakwah mengkritik perbuatan tersebut, walaupun kawan saya sendiri juga. Mari sini pula letak pula orang panggil cita-cita gitu ya. Tak apa, kita pergi mabit sekejap. Tak boleh mabit, boleh halal, darurat balik. Darurat apa? Kemah ada, kenapa tak pergi? Itu masalah kita. Oh, jauh. Kalau nak dekat kat, bayar hak mahal. Ada yang paling mahal sekali, dia panggil maktab 111. 111 ni, maktab 311 ni, harga dia kita kena tambah lebih dekat 10,000 lagi untuk 5 hari tu. Dekat ya, piti banyak. Buat apa piti banyak-banyak? Keselesaan tu kita nak buat haji. Tak saya habis piti, tak saya. Beli minyak angin. Kita duduk di maktab 45, jalan jauh sikit. Tak boleh apa je. Baru habis 5 riyal. Tak habis 5,000. Baik pada situ boleh belaka dah dua tu. Alhamdulillah. Semua nikmat tu ada belaka dah. Jadi kita kata ada dua. Cuma pihak penganjur lah, sahabat-sahabat yang menganjur haji, jangan jadikan jemaah haji ni tala'ub, permainan perniagaan kita. Kita datang kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah ana sendirilah, walaupun sedikit keuzuran, tapi oleh kerana travel ni memberi jaminan bahawa dia akan layan kita sebagai OKU yang diberi kelonggaran lah. Tak bolehlah saya nak pergi sana sini, tapi sekadar nak mengajar, nak didik orang, tanya-tanya soalan tu boleh. Kita kata kita terima, alhamdulillah. Maka datanglah anda ke sini pada saat ini. Baiklah para jemaah sekalian, itu dipanggil muhasabah haji. Mana lepas kita di Mina, kita melontar. Berapa kali melontar? Hari Raya, hari 11, hari 12, kita pun balik. Semalam keluar lagi satu kenyataan. Siapa dia buat anafak awal tak ikut sunnah Nabi SAW. Penat juga nak jawab. Baru ni dia baca Quran dekat Mina. Di bawah kita nak keluar, dia baca ayat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaih. Dia tak terjemah tu. Tuhan kata siapa dia nak cepat, nak balik 2 hari lepas pada 2 malam di Mina, nafar awal, tidak ada dosa. Balik Allah Ta'ala izinkan. Wa man ta'akhkhara fala isma alaih. Siapa dia nak lewat 1 hari lagi pun tak salah, duduk. Liman ittaqa, dua-dua tu syaratnya kamu bertakwa dalam melakukan ibadah haji. Tok Syekh tu pergi baca, liman ittaqa, bertakwalah orang yang duduk napas saning. Bengok jemaah kita letak beg. Ustaz, Tok Syekh kita mari nak haji. Kata sudahlah aku. Bah mari dah. Jemaah tak mau keluar kemah sebab dengar dia tu ceramah. Kita muka kawan kita juga, kita sehat. Betul ayat awak tu. Nyaya kata. Kita bagi tahu. Siapa duduk 2 hari sini, dia sudah bertakwa, baliklah. Tidak ada dosa untuk dia. Baru tak apa. Jadi kadang-kadang kerana kita tak nak apa ni balik, kita pergi kacau orang pula, kita kata nanya lah gitu. Jangan buat nanya kepada orang. Alhamdulillah. Baik para jemaah sekalian, selepas pada ni saya buka ruang luahnya untuk bertanya apa yang kita buat. Ada syok, ada rasa ragu, rasa
tak puas hati yang kita buat tu, mari tanya, kalau kena dam kita bayar di sini. Jangan balik bayar di Kuala Lumpur. Okey pula, tak apa ustaz, saya atas berah pondok ustaz. Tak boleh terima. Senang dia bayar berah dia sini, berah dam lagi bayar. Oh kalau tidak segar lagi tanya. Tak, apa kata kat jamu kita berah banyak lagi. Lah. Di sini. Hak dia di sini. Di apa ni? Di Mekah ni. Jadi kita kena sudah di sini. Lepas itulah saya amat kesedih lah, kecewa. Kalau ada jemaah, balik Malaysia baru tanya. Sedangkan kita ada di sini. Kalau anda lain, kalau anda balik awal. Jarang saya balik awal. Kecuali 1 tahun, mula-mula sakit lutut. Pak doktor ortopedik mari, kebetulan tahu tu. Pak USF ada, KPG ada, hok kata baru lah kan ni. Hospital Raja Zainab pun ada. Dia mesorak pak orang ni, panggil Ustaz Pakaru, hantar balik Abu Anas. Jemaah orang kata, "Wan, hantar klik tu." Dia nak ceramah. Tak boleh ceramah sakit lutut dia tu klik. Kita pun dengar kata doktor klik. Menyesal pula balik rumah. Jemaah dia ya sini. Lepas tu mari yang kedua, bola doktor suruh kliknya. Kita balik ceramah habis dulu baru kita balik. Alhamdulillah. Tuan-tuan hari ni jangan bimbang, kita tak akan tinggal sehingga kita balik nafas awal. Nafas awal juga tapi. Saya di list ni ada masjid atau jadual kita mengajar. Tak klik lagi. Jadual dah dia ni. Jangan. Baiklah para jemaah sekalian. Tamat perjalanan kita, alhamdulillah tuan-tuan balik semalam dengan nafas awal. Ada juga yang napasani sahabat kita ni. Mana? Napasani dia tidur seorang dia di kemah. Tak apalah. Yang pentingnya kita keluar daripada kemah, syarat nafas awal tu kita keluar daripada Mina sebelum maghrib pada hari 12. Mana kalau kita hari 12 tak keluar lagi, akan tidur pula. Jemaah kata tidur saja tak apa ustaz. Melontar pula. Kena melontar pula sekali lagi. Bunyi melontar agak letih lalu dah. 4 kilometer. Ada juga jemaah minta grab. Kata boleh. Sahabat kita telefon ke geng-geng grab melontar. Dia nak 500. Lepas tu boleh pula jalan kaki. Boleh 500 boleh berjalan. Allah masalah. Rupa dia. Dia ingat kau syarikat ni cadar siap grab belaka dah. Mana? 500. Lain kali kalau tak ada hijab, mari bawa grab melontar. 500 sekali gitu. 3 kali 1,500 padan. Tapi pekerja-pekerja kita ni, dulu hak jaga syarikat kita ni pekerja Indonesia. Tak tahu dia makan berapa tak tahu. Tak. Lepas dia atas bawah kelik, dia tolak pula orang hak bawa driver grab pula lagi. Kata, "Bapak, saya mau pergi hantar ibu ni melontar." Kata, "Pergi kalau mau check up." Pergi. Oh, itu ibu dia jalan boleh dia berjalan. Tolak orang pula lagi. Oh, kata masya-Allah. Allah Taala beri setiap orang tu pintu rezeki dia berbeza-beza kan. Biasa ada orang pintu rezeki dia kok ni. Jadi alhamdulillah sesalah haji kita, saya kata taqabbalallahu minna wa minkum hajjakum. Allah Taala kabulkan haji kita insya-Allah. Mana-mana yang tersangkut satu dua lagi ni kita cubalah. Haji hajah hak mana tak habis lagi benda-benda yang sebelum kita balik ni, kita cuba tamatkan di sini insya-Allah. Jangan awak baliklah benda yang tak baik. Sebagaimana kata di ahli fikir kata, pergilah di bandar mana pun pasti ada sampah. Pergi di bandar mana, bandar yang paling comel dari dunia, ada sampah tak? Ada, cuma sampah duk letak sampah. Saya masa nak pergi Jepun, masa tu kita kagum juga dengan Jepun, yang orang kata Jepun bisa, hebat. Kita pun nak pergi ke Osaka pun. Nak pergi tubuh satu pusat dakwah, nama dia JDC, Japan Dakwah Center. Haji dan Hajah tengok depan Dakwah Center tu. Yang mengendalikan sekarang ni, hari ni semalam, semenjak kita tubuh JDC ni, semalam yang ke-30 lebih. Orang Jepun masih Islam. Allahu Akbar. Nikmatnya kita duduk di Malaysia, dengan duit yang kita hantar, pusat kita tu telah Islam Jepun, bukan Islam orang kongsi-kongsi. Jadi kita nak pergi ke Jepun, ada siapa ke tak? Ada orang kata tak ada siapa, ada orang kata ada. Kata tak jadi. Kita kena pergi tengok sendiri. Saya pun pergi ke Jepun sambil nak tubuh pusat dakwah tadi. Sampai-sampai naik kereta, sahabat kita Zulkarnain nama. Saya kata, "Oh, hebat sangat. Jepun ni hebat sangat ke?" Dia kata, "Tak hebat ustaz. Tak hebat. Dunia fail, akhirat pun fail." Orang lain duk kagum, jatuh aku punya maruah Jepun depan saya. Dia kata, "Ustaz jangan kagum." Saya cerita. Dia kata Jepun ni payah nak hidup. Hidup payah, mati payah.
Nak mati dia kena ada 50,000 untuk belanja urus dia. Kalau sekat tak kapur kat DIY 1,500 tu tak tanam banyak. 50,000. Pasal tu lah orang Jepun tua-tua bila dia pensi kerja dia kumpul duit dia mengembara pergi ke negara lain, dia pergi bini di sana. Siapa dia wanita di sana yang sanggup jaga dia, siapa dia mati ambil ni harta dia ada. Dia tak mau duduk di tempat dia. Jepun ni negara tua. Orang muda tidak ramai. Hak jaga tu dia semua tua-tua belaka. Pak kita budak-budak jaga tu. Saya tanya orang Jepun, apa orang tua jaga tu? Dia kata ni yang paling senang kali, duduk ala aircon. Kau dah pitih kau apa belak ni? Ni hok jaga jalan, hok jaga bendera ni kau tua pak kita kan. Jaga-jaga hok tua dah. So pergi masjid lah dia tu. Nah, ni budak-budak ni pergi jaga. Oh, cerita Jepun dah. Ya. Nanti mula tu, insya-Allah ada masa. Maknanya kita kata setiap benda tu ada sampah. Di mana pun ada sampah. Kau nak dengar cerita sampah Jepun, nak dengar? Supaya kamu itu haji tak kagum sangat dah. Dia akan keluar sampah ni pada pukul 4 pagi. Tak itu. Dia ikat siap-siap. Siapa dia buka sampah dia tu macam pagi tu kan. Kau korek sampah tu kena saman sebagai pencuri sampah. Sebab dia tak mau bila buka terabur habis. Nah, pak kita kena ada juga akta. Siapa dia korek tu sampah saman. Dia anggap sebagai pencuri. Kita pergi jalan. Pusing balik pukul 10, sampah ada lagi. Kata mana hebat? Zul kata aku cakap awal lagi tak hebat, dia kata. Kau ustaz duk percaya aku hebat, rupanya tak hebat juga. Jadi kesimpulan kitanya, gilah di bumi mana sekali, comel sekali mana, sampah tu tak ada. Mana kita dalam perjalanan kita ni, mesti ada benda yang tak baik. Tapi kalau kita duk cari sampah, ya kita jumpa sampah. Cuba cari benda yang baik, kita akan jumpa yang baik. Mana dalam persahabatan kita ni, akan ada benda-benda yang kita rasa tak kena. Dia ni perangai gini, dia perangai gini, tak. Macam-macam. Jadi kita tutup yang kecil-kecil tu, yang kita naknya al-ukhuwah. Persaudaraan sama-sama kita biar begitu mantap. Baik. Sebelum kita buka ke soalan, saya nak baca risalah yang saya tulis. Saya terjemah ni. Tengok kalau dalam apa ni, dalam handphone tu boleh buka. Tapi jangan guna wifi ni. Admin kita kata kalau guna wifi agak mengganggu di kita punya apa ni ni kita punya line. Jangan kacau. Ketika Nabi berada di Arafah, saya terjemah baca Quran, kena baca Quran Melayu lalu. Baca Quran Melayu. Tapi dia panggil tak ada zuk Melayu ni. Waktu Nabi berada di Arafah petang, ini ulangan ni supaya haji-haji ingat dah. Cerita ni diingat sampai ke mati. Dekat nak mati esok pun, kalau kita rasa takut pada malakal maut, takut pada ni, kita teringat aku pernah berada di Arafah. Aku pernah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberi keampunan. Ketika itulah dipanggil husnuzan. Kita mesti bersangka baik dengan Allah, Allah ampunkan dosa kita, insya-Allah. Maka ketika Nabi sedang mengangkat tangan, dia angkat tangan gini, berdoa macam orang minta. Tengah doa, tiba-tiba Nabi jatuhkan tangan dia. Mana dia berhenti doa. Dia panggil dia paling ke arah Bilal. Bilal ni tukang azan dia, maknanya bahagian penerangan dia lah. Pegawai penerangan kita kata. Ya Bilal, istansitin nas. Bilal, suruh semua orang diam. Minta semua orang yang ada apa diam. Maka Bilal pun panggil. Yang situ diam semua. Jadi sahabat Nabi ni kalau Bilal yang panggil bercakap, semuanya tahu Nabi nak bersabda tu. Semua fa'al. Dia kata semuanya angkat kepala belakang, buka telinga, selek mata, tengok ke arah Nabi SAW. Pasti Nabi nak bercakap. Bila semua orang diam, Nabi bagi tahu, inna Jibril atani. Baru sekejap, Jibril datang kepada aku. Fabasyarani, dia telah memberi khabar gembira annallaha qad qabila min muhsinikum. Allah Ta'ala dah terima kebaikan yang kamu buat. Doa haji dan hajah di Arafah mana telah dikabulkan, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Wa tajawaz an musiikum. Allah Ta'ala dah maafkan kesalahan kamu. Allah Azza. Wa tahammal ankum at-tab'at, dan dosa-dosa yang berat yang kamu pikul telah diletak. Dosa kita telah dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Bila dengar begitu besarnya anugerah yang diberi, ini di antara hikmat kenapa kita berkumpul di satu tempat. Allah nak beri masa tu je. Siapa berkumpul hari ni, pada waktu ini, diberi.
Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya Nabi sallallahu, "Ya Rasulullah, hadhihi lana khassah am linnasi ammatan?" Ini, kelebihan ini untuk kita saja tahu ni ke? Orang yang datang haji bersama Nabi sallallahu ini ke saja? Nabi kata, "La, bal linnasi ammah." Semua orang mari haji, duduk di Arafah akan dapat anugerah ini. Kata alhamdulillah. Kita tak dengar. Kalau dengar rasa mati situ ya kita. Gembira sangat kita dengar Allah Taala berfirman, "Aku dah terima kebaikan kamu, ya Rabb." Payah tak? Kita dapat surat anugerah apa-apa pun tak tidur malam dah kita tak. Ni Allah Taala Rabbul Alamin beri atau utusan surat melalui Jibril Nabi sampaikan, Allah Ta'ala terima kebaikan kamu, memaafkan kesalahan kamu, meletakkan segala dosa kamu. Allah. Faqala Umaru kasra khair rabbana wa tab. Banyaknya kebaikan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita pada saat ini. Maka disitulah, pada petang hari Arafah itulah kita tengok para jemaah haji menumpahkan air mata, meluahkan segala perasaan, menyampaikan segala hajat, dan menyatakan apa kehendak mereka datang ke bumi Arafah pada saat ini. Alhamdulillah, haji dan hajah telah melaksanakan tugas yang tersebut, insya-Allah. Oh, saya tertidur Ustaz, sekejap tak apa. Jangan mabik terus pagelak. Siapa kena gerak, bah mari dulu. Nah, ya gitu. Kalau lepas maghrib tidur, tak ada masalah. Yang pentingnya waktu munajat. Saya rasa itulah plan yang kita buat ni tepat, insya-Allah. Sebab kita biarkan dulu tengah hari tu masing-masing. Dan petang tu waktu kita ambil, sebab waktu itulah waktu yang agak cemas bagi kita ni, insya-Allah. Maka khabar gembira yang Allah Taala anugerahkan ini sangat besar kepada kita, sebagaimana seorang sahabat Nabi ketika nak mati, nama dia Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Amr ni dekat nak mati dia menangis. Menangis sangat-sangat. Sampai anak dia mari pujuk abah, ayah. Ayah kan banyak berjuang, banyak pagi Nabi panggil dia datang. "Ya Amru, bawa pakaian kamu, mari ke mana?" Rupanya Nabi nak lantik dia jadi ketua, pergi kalau tentera kat imbus apa dia, pergi satu tempat untuk nak pergi perang lah. Tengok sahabat, dia kata, "Rasulullah, saya bukan kerana ini saya masuk Islam. Saya masuk Islam bukan kerana harta, tapi saya masuk Islam kerana perjuangan Rasulullah yang bawa." Nabi kata, "Tak apalah. Ni'mal mal al-malus salih inda rajulis salih." Nabi kata, harta yang baik itu apabila duduk di tangan orang yang baik. Mudah-mudahan harta kita ni duduk di tangan orang yang baik, insya-Allah. Baik tak baik pun tengok tabur senyum aja. Ada tengok kan lalu tabur daripada dia senyum. Kau tanya, kenapa senyum tu? Kan Nabi kata senyum tu sedekah. Oh, kering tabur masjid main lagu ni. Oh. Benar. Lalu tabur senyum. Lalu masa khutbah Jumaat. Nah, khutbah Jumaat jangan bagi. Itu kacau punya tu. Saya setuju dengan fatwa mufti wilayah dulu mengeluarkan arahan jangan bagi derma kepada orang ya. Waktu khutbah duk ambil derma itu tidak. Maknanya Haji Faizal kata dia senyum masa tu lah. Masa lain jangan senyum lah, tabur. Alhamdulillah. Ni'mal malus salih inda rajulis salih. Harta yang baik itu apabila duduk di tangan orang yang baik. Kita hari ini pun alhamdulillah tuan-tuan, sayangilah lembaran amalan kita yang telah bersih. Sebab itulah saya selalu sebut suratan amalan yang kita nak baca di akhirat esok, kitalah penulisnya. Suratan amalan yang kita nak baca di hadapan Allah, kitalah penulis. Haji dan hajah nak baca apa depan Tuhan? Nak baca apa? Nak baca menipu orang, mengutuk orang, mengata orang. Kalau kita nak baca Masya Allah, safahatun bayda, lembaran kita penuh dengan kebajikan. Solat ada, puasa ada, sedekah ada, amar ma'ruf ada, bantu orang ada. Allah, bahagialah kita. Kalau suratan amalan kita pilih sendiri. Waktu nak buat maksiat, mikir aku ni nak tulis apa hari ni? Apa yang aku nak baca depan Tuhan?
Allah Ta'ala sebut yauma tublas sarair. Hari didedahkan segala rahsia. Tak ada yang terbunyi di akhirat esok. Di dunia ni kita boleh tipu sana, tipu sini, boleh sembunyi sana, sembunyi sini. Kita ada lawyer-lawyer, peguam-peguam yang boleh melepaskan di mahkamah. Kita ada, malah sahabat kita ada peguam besar ni. Nabi sendiri SAW pernah, bila orang tu mari berdakwa depan Nabi, dia boleh bawa bukti melepaskan dia. Nabi SAW bagi tahu, aku jatuhkan hukuman berdasarkan ucapan kamu. Dia tak guna wahyu. Kalau guna wahyu, Nabi wafat, Abu Bakar tak ada wahyu, macam mana nak jatuh hukum? Nabi ajar secara manual. Mana-mana orang yang dia tahu dia bersalah, tapi kalau aku beri jatuh hukum untuk dia, dia ambil harta orang tu, harta yang salah, maka mengambillah potongan api neraka. Itu Nabi kata. Kita boleh melepasnya, guna cara salah teknikal. Mana peguam besar kita? Teknikal tak? Main teknikal lepas belaka. Tapi dia dengan Tuhan tak lepas. Dia dengan Allah Ta'ala tidak lepas. Sebab itulah para sahabat bila dia bersalah, dia mari jumpa Nabi. Ya Rasulullah, tahhirni. Ya Allah, jatuhkan hukuman pada saya. Saya tak nak di akhirat. Allahu Akbar. Baik. Jadi kita sekarang ni, kitalah penulisnya. Maka para jemaah sekalian, absyiru ambil. Ambillah khabar gembira ini. Allah Ta'ala beri kepada kita besarnya kelebihan yang kita dapat, iaitulah haji menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Maka alhamdulillah, doa haji dan hajah dengan penuh ikhlas di Arafah, di Mina, di tempat melontar, di Muzdalifah, di Kaabah, selalu kita berdoa. Apa yang kita doa? Kita nak jadi orang baik. Kita minta Allah Ta'ala hapuskan dosa kita. Kita minta Allah Ta'ala jadikan kita orang yang istiqamah. Tajuk kita nanti akan datang, saya buat tajuk khas, tajuk dia istiqamah lepas haji. Beberapa tip yang kita nak beri supaya haji dan hajah insya-Allah boleh menjaga momentum selepas haji. Pasca haji lebih berat daripada sebelum haji. Kita tak tahu kita nak buat apa. Jadi kita akan bagi dalam 10 tip. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi paris panduan. Dan saya akan bagi 50 siri kuliah. Banyak tak. Masa nak mari haji 12 ya. Ni 50 dah pula lah. Tapi dulu saya bagi CD. Saya bawa cetak CD bagi sini. Rupanya tak reliable dah CD. Banyak kereta tak ada CD. Kita bagi link YouTube lah, senang. Nak boleh dengar dengan handphone. Masuk atas kereta, pasang situ. Nampak lara sikit, dengar. Tajuk dia 50 kuliah daripada kitab Riyadhus Salihin, bab larang perkara al-umur al-manhiyu anha. Perkara yang dilarang oleh syarak. Tapi teratur apa lah, tak apa jadi. Tak apa celik mata lah. Sikit-sikit kena. Allah kena dah. Jadi mudah-mudahan ada garis panduan dalam hidup kita ni. Kata orang, kepanasan haji, titisan air mata di Arafah itu biarlah lama tahan. InsyaAllah, biar lama tahan. Kalau nampak dah dia sejuk balik, kita mari pula. Mari umrah pula. InsyaAllah. Saya bercadang nak mari umrah tahun depan ni, dia panggil umrah jejak sirah. Lama kita buat 2 minggu. Seminggu sini, seminggu di Madinah. Sebab di Madinah tu, yalah kita hidup lama di sana. Rasa seronok sangat kalau saya boleh tunjuk di mana ke tempat untuk tuan-tuan boleh mengambil pengajaran, mengambil iktibar dalam rehlah kita ni. Tarikh dia cuti sekolah 2023 nanti insya-Allah. Kita ambil tak cuti sekolah, dia tak boleh bawa anak-anak. Nak tinggal anak payuh macam-macam alasan. Cuti sekolah pun kan saya macam-macam cerita. Nak mari-marilah. Duk kira belakang orang tak pergi kita pakai dia. Baik. Maknanya kita duduk di Arafah dalam keadaan panas. Duduk di Mina dalam keadaan sempit. Kita ingatlah itu semuanya perjalanan hidup kita di mana kita nak pergi berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Kita telah berdoa dengan Allah dengan doa yang ikhlas, dan teruskanlah lagi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi ketika kita keluar daripada Arafah, afidu maghfuran lakum, kamu keluarlah daripada Arafah dengan dosa yang diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu saya kata kepada haji dan hajah, sayangilah lembaran buku rekod kita yang bersih ini. Jangan lagi dikotori dengan dosa dan maksiat. InsyaAllah kita istiqamah. Dalam hadis Nabi SAW yang panjang tentang kelebihan haji, tuan-tuan yang ada buku ni boleh tengok di muka surat 180. Hadis yang panjang. Nabi kata, wa amma tawafuka bil bait. Bila selesai semua kita melontar, kita dah balik tawaf ifadah semalam, kan? Apa jadi? Fa innaka tatuf wala dzambalak. Allahu akbar. Kamu tawaf betul-betul kerana syukur kepada Allah Taala,
tidak lagi sebagai seorang yang ada dosa. Allahu Akbar. Ya'ti malakun, lepas kita tawaf ya, malaikat datang, yada'u yadahi baina katif. Malaikat letak tangan di atas bahu. Saya tak tahu tuan-tuan terasa dah sejuk lepas tawaf malam. Kau tak rasa? Rasa? Tak rasa? Bukan tangan malaikat. Malaikat ni dia cahaya, mana ada rasa. Kalau dia tak tangan dia pun kita tak serah. Tapi kita yakin hadis ni jelas. Nabi kata hatta yada'a yadayhi baina katifi. Malaikat mari letak tangan atas bahu macam kita lah kamcil lah kita tak tangan tak gini tangan. Allahu Akbar. Kalau kita nampak rebah kat depan malaikat tu, tak akan ambil lah kita. Malaikat mari, malaikat kata apa? I'mal fi ma yastaqbil. Wahai haji, wahai hajah, beramalah dengan amalan yang baik untuk masa depan. Faqad ghufira laka ma madha. Dosa kamu yang lepas telah diampunkan oleh Allah. Jadi itulah harapan saya kepada haji dan hajah sekalian, jagalah buku rekod masing-masing supaya kita dapat membawa buku rekod inilah bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tamatlah muhasabah kita. Jadi sekarang ni kita pergi ke sesi tanya jawab. Dipersilakan. Ada air. Air. Soalan. Haji Yusuf. Nanti dulu. Sebelum tanya, cuba sebut 3 orang sahabat dalam kemah yang boleh dikenali. Cari guru dia sebelah-belah. Haji Amir. Betul. Lagi? Ya, itu saya adik haji. Cari orang lain. Dengan ayah dia. Cukup 3 orang. Baik, tanya soalan. Siapa nak tanya kena tanya. Tujuan kita bertaaruf. Untuk apa kita bertaaruf? Supaya haji dan hajah bermesra kita di Mekah ni. Balik-balik Mekah ni, haji Sabri kata, tak ada lagi sepuan bina. Mesra, duduk molek-molek. Duduk sini senyap sunyi dalam bilik masing-masing. Tak. Sebab itulah kita kena pergi ke Mina tu. Itu hikmat dia. Ni duk bola asyik, duk bola alik. Mina tak tahu. Jadi kita kena rasa. Duduk di Mina tu biar kita boleh menjiwai, kita boleh kenal kawan-kawan dalam skemah dengan kita. Jangan duk bagi haji, hajah, haji, jijah. Dah tak jadi apa, mai jijah gitu. Jah, ambil saja jah. Jah apa nama? Tak tahu apa. Baik, Haji Yusuf silakan. Saya ingat nama dia, Haji Yusuf. Bila dah selesai tawaf, saya okey. Saya rasa cukup 6, 7 setengah saya. Tapi orang rumah saya kata dia macam last tu dia macam Tak yakin. Lepas tu buat ke mana? saya tak tahu. Dia nak pergi tawaf sekali lagi ya. Itu kaedah dia. Terima kasih. Ini soalan penting. Kalau tanya di Malaysia, saya takkan saya nak hantar dengan jet. Cari borak. Haji Yusuf pergi Mekah tawaf, betul tak? Sini penting. Bila kita was-was, patutnya kita ambil angka yang rendah. Angka yang rendah. Tapi bila dah balik, Tak apa, pergi pula tambah. tambah 1-2 tahun buat. Dah buat semula 7 kali tu. Dah lama dah ni. Berapa bila? 3 hari dah. Dia pasal balik lagi. Sepatutnya bila kita was-was, saya 7, isteri 6. Tambah 1 lagi. Jangan duduk kelahi pula. Bila tak cukup dia ni. Bila gua ada malaikat dia tunggu nak salat ni. Jangan duduk marah-marah. Ini peluang. Tak apa lagi tawaf mula. Kalau waktu cukup dah apa ni jadi sunat. Tak akan rugi tuan-tuan. Tidak ada istilah rugi. Rugi saya pergi tawaf 2 kali. Lah, rugi apa? Tapi kalau ada yang sa'i berapa malam? 9. Dia tanya saya, boleh pahala ke yang ke-8 9 tu? Kata tak boleh pahala dah, habis dah. Dia tak ada sa'i sunat. Sa'i sunat tak ada. Umrah tawaf sunat. Sa'i sunat tidak ada. Jangan ada sa'i sunat. Dah, pergi tawaf mula. Kalau dia dah jadi hak tu pun dia jadi sunat. Tapi kalau tak jadi lagi, memang tak cukup, alhamdulillah yang ni cover balik. Nikmat. Ya. Niatlah niat tawaf. Niat tawaf. Silakan.
Takut dia nak tanya 3 orang saya ni. 3 orang nama kena namakan dia. Ya sila. Sebut nama tu. Apa? Nama dia sendiri dengan nama orang 3 orang ni. Ni. Dia dengar ni Haji Mazlan mau tanya. Nama kawan? Ya. Apa je subuh wazif aku ni? Ambil depan-depan ni. Oh. Dekat. Haji Rashid. Haji Akmal. Haji Akmal lagi? Cukup 3 soalan. Boleh. Okey. Bila kita nak datang haji, banyak maklumat lah pasal Masjidil Haram. Ya. Amal dia macam mana? Antara yang sangat popular tu Dengan soalan. Kita kena tanya soalan pula. dekat Masjidil Haram ni dia tak ada waktu haram sebab solat. Waktu solat lah banyak mana nak solat pun. Ya. Jadi bila saya pergi Masjidil Haram, saya kena tegur 2 kali. Satu lepas subuh, saya solat sunat lepas subuh, dan lepas asar, saya solat sunat. Jadi mula-mula pak saya kena tegur tu, solat subuh tu saya kawal lah. Lepas ni kita Mak Aram tadi saya kata saya tahu hadis tu yang sebut di buku tu. Tapi dia tinggal lah. Ya. Pasal pak saya kena tegur lagi, tapi tegurkan orang pula tu. Saya macam Tak berani nak lawan tu. boleh ni maksudnya ada tak benda tak terkena. Kenapa benda ni kita tahu kat kita kat Malaysia kita ni dia ajar Masjidil Haram solat lah macam mana pun macam mana pun ikut mula. Tapi yang tegur tu siapa? Yang tegur tu Arab. orang Arab ke polis ke orang jemaah haji? Orang sebelah lah. Jadi ada barang tu dia tunjuk pasal satu kenyataan daripada apa nama hadis ya. Baik. Faham soalan? Jadi Nak tanya soalan tu lah kan? bukan nak tanya soalan sangat. Masalah sekarang kita ni, apa yang kita dapat maklumat daripada sana, tak boleh praktis kat sini. Ada juga macam contoh, kita solat tepi jalan ni, kita tengok orang solat tepi jalan. Kita solat juga? Kalau kita solat, kita solat sah. Kawan solat sah. Tak juga? Dia pun tak sah juga, kita pun tak sah juga. Dua-dua sekali tak sah. Kita praktis dekat Arafah itu kan. Ya. Solat jamak dengan tamam. Sedangkan Rasulullah buat jamak. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sangat benda-benda yang tak apa ni jadi Belaga. apa dah kita tak satukan semua tu yang betul yang implementasi lah. Yalah, terima kasih pada Tuan Haji Mazlan. Isu beberapa benda yang kita belajar, betul dah kalau kita belajar fiqh mazhab Syafi'i, dia kata tak ada larangan di Mekah. Boleh je nak solat masa mana pun. Tapi buat mazhab Hanafi dengan Maliki, dia tetap tak ada beza Mekah dengan tidak Mekah, kecuali solat sunat tawaf. Itu yang boleh. Sebab tu yang larang tu mungkin puak Maliki ataupun puak Hanafi. Jadi kita payahlah kita kena sebab tu anda kata kalau benda-benda khilaf-khilaf tu tak sedap buat, lepas asar kita pergi tawaf banyak. Supaya tidak kena tegur. Dan jemaah pula pelik dia tengok ada abrak dia main tangan gini waktu tasyahud. Asyhadu alla ilaha illallah gini. Berasa nak peh apa dia kata mari. Berasa nak patah tangan dah. Gerah dia. Apa patah tangan tahu tu dah. Dia mazhab Maliki memang dia pegang dengan hadis tu. Hadis yang tambahan bergerak tu. Cuma kita yang jadi masalah kita jadi sombak kepala ni sebab ustaz di Malaysia tu sempit. Duk main siapa dia buat gini Wahabi lalu. Apa yang dia perangai. Uduh dia punya mulut tu tak. Semua benda duk menyalahkan dah. Jadi sedangkan benda tu ada dalam mazhab dia. Mazhab dia terima hadis yang bergerak tu. Jangan duk patah tangan orang. Kita tak nak buat sudahlah. Jadi macam sana juga. Isu solat di Mina, di Arafah, ada jamak, ada tak jamak, ada qasar, ada tak qasar. Kalau kita ambil kalau nak satu senang je. Ambil hak Nabi buat, semua akan jadi satu. Tapi ada di Arafah dia terpaksa. Tak apa. Yang pentingnya ada orang dia sudah ada fatwa dia sendiri dah. Macam peraturan dia. Ambil jamak tamam. Jadi supaya kita tak kelahi, kita ikut jelah apa yang ada. Tapi asasnya begitulah. Senang. Begitulah bila kita duduk ramai-ramai ni macam orang mari sini. Ada jemaah yang tak nak pergi Masjid Haram subuh sebab imam tak baca kunut.
Kalau ustaz tu baik, dia bagi tahu awal-awal lagi. Masjid Haram tu imam mazhab Hambali dia tak baca kunut. Contohnya, mudah ya kita tahu mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, semuanya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita tenanglah. Ni tak tahannya pergi Mekah tu jangan ikut subuh. Wahabi tak baca kunut. Punuh lalu. Bila satu istilah yang dikreat satu istilah, label yang buruk, itulah label yang paling laku sekali. Ustaz-ustaz mana nak famous di Malaysia, tuduh orang Wahabi, famous lalu. Lalu pengikut dia naik, rating dia naik selalu. Oh ni tokoh jadi singa selalu dia tu. Jangan main-main. Jadi itu punca dah. Jadi sekarang ni kita kena sabar. Dunia ni semakin terbuka, kita pula semakin sempit. Waktu anda balik dulu berdakwah di Malaysia, kena letih dah. Saya balik Malaysia, saya kata dunia dah terbuka. Dia panggil dunia globalisasi. Apa makna globalisasi? Dunia dah. Alik ni dunia satu jawapannya. Dunia tanpa sempadan, dunia langit terbuka. Tak. Betul lah kau jawapan tu. Maknanya kita mudah dapat maklumat. Nak maklumat tak payah duduk buat buku apa dah. Pakai buka telefon cari jumpa macam-macam. Saya suka terjemahan globalisasi ni dengan terjemahan yang ditulis oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, seorang tokoh ulama besar dunia ni. Dia pergi ke Kuala Lumpur di Universiti Melaya, ada seminar. Kebetulan anak hadir. Saya balik cuti, orang ajak pergi, saya pergi. Dia kata ta'rifuna ma ma'na al-aulamah. Mu tahu apa makna globalisasi? Oh, kita pun buka pen selalu nak tulis ni. Nak ambil sanad ni. Tuan-tuan nak buka pen tak hari ni? Buka siap. Dia kata makna aulamah globalisasi ni, orang putih nak suruh kita buat sama yang dia buat. Dia nak suruh kita makan apa yang dia makan. Dia nak suruh kita pakai apa dia pakai. Kita betul ditulis, pakai ingat selalu. Ingat tak? Mekah ni nak makan ayam. Dia cari kepala orang tua tu. Buat apa tulis kepala orang tua tu, letak kepala ayam lah, kedai ayam. Tak ada pasal-pasal. Saya tak kata haram, tapi nak ceritanya, nak pakai baju jenama-jenama sebab orang putih juga. Tak. Pakai. Sekarang ni kalau masuklah kampung mana pun, pakaian sama je. Pergi ke Los Angeles ke, pergi ke kampung orang asli mana pun, lebih kurang pakaian dia. Sama. Globalisasi. Satu restoran atas sofa tu. Pergi naik dah sofa. Penuh lagi. Sedap roti canai dia boleh tahan kok. Dia tulis dalam menu dia hot dog. Saya pun ambil menu, saya panggil Haji, kau jual apa dekat Kaabah ni? Hot dog. Aku terjemah, menanti apa dog tu? Marah dah kita ya. Apa? Lembu? Tak ada ke bahasa lain yang kita nak guna menghormati tanah haram? Tulislah hot apa dia, kambing ke? Tak. Beef ke apa benda, soseh. Tolong tukar kata. Menghina tanah haram dengan restoran daripada Malaysia buka jual hot dog di tanah haram. Tengok, punyalah kita punya gangguan globalisasi cukup dahsyat. Kita pun terkena juga kadang-kadang. Jalan-jalan dengan kereta, berhenti pak budak jual burger, abah mari duit 10 ya nak beli hot dog. Abah baru sudah kuliah ni. Abah nak sebutin, abah makan dog juga. Oh, penat main dengan hot dog. Jadi bila kita tengok dunia ni semakin sempit, dunia globalisasi, saya kata pendekatan yang paling baik, pendekatan kita buka perbincangan, kita ajar fiqh mazhab Syafi'i. Tapi kita perlu juga beritahu pandangan-pandangan lain supaya jemaah boleh memahami. Oh, kalau tengok orang macam ni, ni mazhab Maliki. Kan bang? Oh ni, Allahu Akbar tangan tak bawah. Mazhab apa tu? Maliki ataupun Syiah, dia dua dia gerak, apa dia tu? Maliki, jangan duduk pulah-pulah tangan. Ni pokok tu geng-geng Pak Wahab ni. Apa ceramah lagu ni? Bukan mendidik orang. Setengah penceramah ni memang meruntuhkan ilmu masjid, bukan nak mendidik jiwa manusia. Tidak. Itu di antara punca lah. Sebab-sebab tajuk tu kita stop dulu. Kita nak pergi ke tajuk haji. Silakan. Soalan. Muslimat. Tak apa tanya lagi. Dia takut kena 3 orang kawan tu.
Ingat dah? Habis? Habis dah, Alhamdulillah. Ada satu soalan. Ha. Mana yang lebih baik dalam satu perjalanan tu ada banyak umrah ataupun satu perjalanan tu cukup dengan satu umrah? Kemudian yang kedua, boleh buat umrah untuk arwah tak? Itu soalan ni lah. Masalah kita sekarang ni ulang umrah. Kita baca dalam sejarah Nabi SAW, baginda Nabi berapa kali umrah sepanjang hidup dia? Lepas pada dia hijrah, lepas hijrah. 4 kali. Tahun yang pertama bila? Bila tahun pertama? Yang pertama Nabi hijrah, Nabi umrah. Waktu dia mari daripada Mekah, Madinah, setelah 6 tahun Nabi hidup Madinah, dia mimpi masuk Mekah. Pengajaran. Dia mimpi masuk Mekah. Oh, sahabat-sahabat hijrah ni sukalah. 5 tahun tak tengok negeri. Kita hari ni baru 2 minggu. Berapa topak dah habis? Asyik duk video call ya kan anak-anak dah. Zaman kita ni mudah tuan-tuan. Ada ingat waktu kita mari tahun 80-an dulu, hok pakai duit sele tu. Oh, beratus dekat dengan Haji Harat tu. Berjujuk ni. Tong jatuh duit. Oh susah lah nak lipa. Maknanya Nabi datang kena sekat. Kan? Tahun yang ke-6. Itu umrah yang pertama. Walaupun tak sudah, kira 1. Quraisy janji tahun yang ke-7 nak beri visa 3 hari. Visa 3 hari. Nabi datang. Dia panggil Umratul Qadiyah. Umrah tunai janji Quraisy. Situ Quraisy buat jahat tu. Syaitan mari. Apa pokok Quraisy? Muhammad dengan kawan-kawan dia tu berjalan 8 hari 8 malam. Dia duduk di Madinah pula kena humma. Humma ni demam panas. Macam kita kalau orang bekas kena denggi, lemah tubuh. Habisnya makan di otot-otot dia kena kosek ke denggi kan. Mana doktor kita? Sekarang ni kalau kencing tikus tu makan otot. Kalau denggi tak makan. Lemah lah jadi. Lemah. Yang penting lemah lah kita senang. Dia lemah tu. Waktu dia nak tawah ni, kamu serang hendak mau mati habis. Jangan buat setan. Buat setan ni. Quraisy termakan hasutan syaitan. Nabi terima wahyu sallallahu alaihi wasallam. Quraisy nak serang hendak. Nabi barah ke sahabat-sahabat buka bau kanan. Tu sanak bau kanan tu. Lepas tu bila kita nak tawaf kita buka bau kanan. Kalau nak hormat Kaabah buka bau. Patutnya begitu. Buka bau kanan. Sebab Quraisy duduk atas bukit tu. Bukit Jabal Qu'ayqi'an. Kita sekarang ni bukit belakang istana ni bukit Abi Kubis. Kan? Sebelah dia tu. Kalau orang mari dulu-dulu ada hotel Sofitel dia panggil. Atas tu. Di atas bukit tu dia nampak duk tunggu nak ada. Maka Nabi pun arah sahabat buka bau kanan nak tunjuk act dengan Quraisy. Kemudian kita berjalan lompat. Dia panggil ramal. Quraisy pun tengok. Jangan serang. Tak jadi. Pokok ni bukan manusia biasa ni. Tarah jin dia panggil ni. Tak ada nak serang. Maka Nabi kita berjalan sampai ke Rukun Yamani, terlindur bukit, terlindur kapir. Kita pun jalan. Rabbana atina, kita jalan. Tak payah berlari. Itu rahsia. Tak ayat lagi kau? Ayat dah tak ingat. Mujur ayat pula hari ni dah. Kena tanya banyak cerita pelik-pelik ni. Mina hari tu sampai tunggu bah. Berapa cerita kita? Cerita jin tu macam-macam. Nasib baik juga bah mari lambat boleh dengar cerita. Kemudian itu sesalah umrah yang kedua. Tahun yang ke-8, inna fatahna laka fatham mubina. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberi izin ambil Mekah. Panjanglah cerita ni. Cerita perjanjian ni insya-Allah kita pergi Hudaybiyah, kita cerita di sana. Nanti insya-Allah. Kalau tidak habis modal lah kita pula. Duk cerita sini belakang ni nyanyi. Maka tahun yang ke-8 Nabi kita buka Mekah. Lepas pada buka Mekah dia pergi kejar puak-puak Hunain, Hawazin sampai ke Taif. Kemudian Nabi kita ambil harta Hawazin ni kumpul di Ja'ranah. Insya-Allah kita pergi Ja'ranah. Bila ni ada tarikh dah. Ja'ranah kena pergi. Tak saya buat umrah pun tak apa, kita nak pergi ceramah di Ja'ranah. Baru sedap. Nak tengok tempat di mana Nabi berkumpul, apa cerita, tunggu di sana. Selesai pembagian harta, Nabi kita pun buat umrah di sana. Timbul soalan. Ustaz kata tak boleh. Kalau lalu kot mikot kena pakai ihram. Ni Nabi pakai ihram di Ja'ranah. Kenapa kita tak dia pakai ihram di Tan'im? Ni ada wanita tanya gitu. Dia tak mau pakai ihram sebab dia haid. Kalau haid pun tak boleh nak tawaf juga, dia baik dia relax dulu. Tak. Nanti bersih, mandi, pergi Tan'im. Kita kata lah.
Nabi dia mari bukan nak haji, bukan umrah. Dia mari untuk berperang. Cuma selesai peperangan tu, aman dah Mekah, baru Nabi kita terdetik nak buat umrah. Maka bolehlah ketika itu. Macam kita mari ada meeting contohnya. Dah ada mesyuarat besar di atas menara jam besar tu. Kita ni pegawai besar. Berapa-berapa lah pegawai. Buat pegawai lah kita. Dah. Mari sudah mesyuarat, flight kita esok. Meeting habis awal. Saya nak pergi buat umrah. Bolehlah kita buat umrah. Tapi kalau kita niat asal mari, memang nak buat haji dah, tapi tipu polis je, itu cerita lain. Itu nama dia haji langgar ihram dengan sengaja. Bahaya. Jadi Nabi kita buat umrah. Jadi yang keberapa tu? Yang ketiga. Yang keempat, Nabi kita datang bersama dengan haji. Tahu yang ke-10, selesai haji, waktu dalam perjalanan haji, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mari haid tengah jalan. Nabi kita tengok kemah dia duduk menangis. Nabi kata, la'allaki nafisti. Awak mari haid? Aisyah kata, ya. Apa menangis? Allah Ta'ala letakkan anak-anak perempuan Bani Adam ni mesti ada haid. Tak, kalau tak ada haid tu manusia pelik. Ada seorang dua yang tak mari haid. Mana hak tabi'inya kena ada haid. Jadi Aisyah ni selesai haji semua, dia kata Rasulullah, biasalah orang ramai isteri ni banyak kerana sikit. Tak, dia kata Rasulullah, madu dia hak lain-lain balik haji umrah dia haji dan umrah kena kiran. Tak puas hati, nak satu lagi. Kata jazakillahu khairan. Kata Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada Aisyah. Mujur dia minta. Nabi panggil abang dia, bawa Aisyah pergi ke Tan'im, tempat tanah haram yang paling dekat. Pergi niat situ, mari balik Mekah. Kalau Aisyah tak buat perangai lagi tu, tak ada lagi kita nak ulang haji. Pasal itulah kata di para ulama, keberkatan Aisyah tu banyak sekali Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia. Di antaranya Allah Ta'ala beri pada kita masjid di Tan'im, itu nama dia Masjid Aisyah, sebab tempat dia pergi niat situ. Dia mari niat, mari. Sudah mari, dia tawaf dengan sa'i abang dia. Lepas tu dia ikut Nabi. Ikut. Mungkin berjalan hutan hari tu bukannya berjalan laju macam kereta lah ni. Nabi berjalan berhenti. Dia ikut balik ke Madinah. Jadi daripada cerita ni menimbul banyak soalan fiqh, iaitulah boleh tak boleh kita ulang balik umrah? Jawabnya boleh. Tak afdal, memanglah hak Nabi buat sekali je. Kita kalau rasa nak mari sekali ni, lepas tahun depan mari pula, boleh. Tapi masalahnya mak ni kalau tak ada kerja, dia cari kerja. Betul tak? Kalau tak ada kerja, dia cari kerja. Duduk saja ya, lepas tu kak makan tak sedap lah. Oh, hari ni nyemas tawa macam-macam benda. Itu dia letih. Lepas balik umrah, gapo hak dah dapur tu makan belakang. Ya, jadi asasnya fiqh dibenarkan. Boleh. Macam kalau kita ada ayah kita dah meninggal, mak kita mati dah, boleh pergi buat umrah dia. Niat pergi ke tempat niat, kita kata aku umrah bagi ayah aku, bagi mak aku. Cuma ulama khilafnya jangan sedekah pahala ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dia suruh sedekah ke apa? Suruh selawat ke dia. Ni dak kita ni setiap majlis kat sedekah Fatihah ke Nabi. Tak boleh. Imam Nawawi kata menghina Nabi. Sedekah ni orang berhajat. Saya ni kalau orang mari dak, saya sedekah orang tak perlu ya, malu nak ambil. Tapi kalau 10,000 ambil. Pasal nampak kita tu berhajat. Mana Nabi dia berhajat ke sedekah-sedekah? Tak. Waktu hidup dia tak makan sedekah. Tiba-tiba Nabi wafat kita pergi sedekah. Nabi suruh kita selawat kepada dia. Jangan bukan sedekah. Jangan ada sedekah Fatihah ke Nabi. Imam Nawawi kata itu menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kau Al-Fatihah untuk Nabi. Mana ada sahabat-sahabat duk Fatihah ke Nabi? Tak ada. Jangan buat. Baik. Timbul lagi soalan ni, pergi Madinah ni kan mau ikut salam ke Nabi. Boleh ke tak? Dah ada ikut salam, bagi je lah. Kita mula-mula kita salam kita sendiri. Assalamualaikum. Salam yang kedua, salam daripada orang kiri. Habis ya sekat tu. Tak sudah baca senarai nama, nyampak di polis. 3 kali pun di masjid kita. Jadi sesalah soalan tadi. Soalan terakhir, silakan. Boleh tanya nama kawan. Kod, dia punya kod dia. Kau mana so? Kau pakai sebut ya ni? Pak Lima apa ya? Kenal lah 3 orang tu. Lepas ni kena salam-salam, sebut nama sama muslimat, jangan muslimi. Dia jangan tanya nama.
Sebut ya. Saya Muhammad. Saya Rizal. Kalau kita tanya, saya awak siapa? Dia jawab. Dia tanya awak, jadi 4 kali. Lah, kita sebut nama kita, dia sebut nama dia. InsyaAllah sebelum kita meninggalkan bumi Mekah ni, semua jemaah ni kenal kawan-kawan. Boleh tak boleh? InsyaAllah. Boleh. Kalau laki-laki pun biar kenal belakang sama kita. Tak? Ni mari apa? Pergi umrah, pergi haji 30 hari dengan ustaz, tukar lagi Abu Anas dengan Abdul Basit. Oh, penat dia tu. Awak pergi dengan apa dia? Saya pergi dengan Abu Anas. Oh, penat. Hak ceramah tu? Oh, tu lain. Ada juga gitu. Sekali orang apa ni perinyak, hak ni duk kuliah subuh kan. Dia duk balas bawah tu. Orang tu nak ni, betul aku nak Abu Anas. Dia marah kata Ridi. Dia kata dia nak pergi Abu Anas. Pasal apa nama lain pula ni? Macam-macam cerita. Allah. Soalan apa mana ni? Soalan. Sila. Dapat? Ya. Terima kasih kepada Hajah. Soal kita ni banyak biasanya masalah rambut lah, gugur rambut kan, kuku. Jadi dam tu dia panggil dam takhyir. Takhyir di mana dam pilihan. Dia ada 3. Yang pertama kali bayar seekor kambing. Yang kedua puasa 3 hari. Yang ketiga kita beri makan 6 orang miskin. Hajah kata dulu orang cakap bayar 5 rial. Sekarang ni 5 rial tak boleh beli nasi. Aiskrim berapa? Dah takkan nak bagi makan nasi 5 rial. Tempat kita boleh lah nasi air dingin tu. Nah. Maka 10 rial lah paling minimal lah, paling rendah sekali. Jadi 60 orang 60 rial. 6 orang 60 rial. Jadi bolehlah kita bagilah ke petugas kita ni, minta tolong dia beli makanan, dia bagi kepada orang-orang yang ada di sekitar Mekah ni. Banyaknya orang miskin. Orang tepi jalan tu tak semesti miskin tu. Kadang-kadang hak duk kutip derma tu sindiket. Dia mari. Tengok dekat kemah kita tu, tak tahu dia jemur pocik tu atas kereta. Tak, daripada hari tarawih lagi, hari raya. Siapa kita balik duk cokoh situ, tak tahu dia pergi mana. Nyambil mana pocik tu. Bui ke dak sedekah dia? Dekat tangga masjid. Kau ni maktab berapa ni? Ada 45. 45 je cerita ni. Satu part dia cerita dia jumpa orang lain pula. Baik. Mana mana pula tu? Tak jumpa? Tak jumpa masjid? Ada kat tangga masjid tu, pakcik tu. Bukan saya tak? Baguslah muslimat kita ni jaga pandangan, dia tak tengok orang. Alhamdulillah. Ini tanda-tanda hajah muslimah ni insya-Allah. Kan? Hajah muslimah insya-Allah. Ayah nanti soalan lain. Ya, saya bagi masa lagi tak apa. Pasal hari ni muhasabah ni payah. Ya. Maaf Ustaz, kalau soalan tu ada kena-mengena dengan baju ke? Baju? Sambil solat di Masjidil Haram. Ya. Saya ada berbual-bual dengan maaf daripada negara lain lah. Dan kebetulan dia tahu dia dari Iran. Jadi dia seorang pensyarah dan dia berbincang dia kata katanya kalau kita datang sini hanya suatu untuk ibadah, negara kita pun ada. Dia kata yang kita kurang di sini ialah kita tidak bersilaturahim daripada negara-negara lain. Saya sedih, dia kata dia sangat berkebencian, dia kata orang memandang rendah kepada negara Iran dan dia terus emosi dan lepas tu saya pun jadi baik dengan dia dan menangis kan? Jadi takut lah Ustaz. Sebab dia sangat ambil nombor telefon. Jangan. Saya bimbang, saya takut dia. Iran ni, kali Iran yang Syiah, memang dia panggil agama dia agama nostalgia. Dia kerja dia teriak ya. Dia dekat kubur Nabi tadi, kubur ni Madinah tu. Dia menangis dekat malam-malam, dia menangis dekat dengan ni di sini kubur Maklah. Madinah kubur Bakar, dia akan pergi menangis ke Fatimah lah, menangis orang tu menangis. Sambil dia menangis tu, kalau kawan dia mari, dia berhenti menangis, dia sengih suka. Tak ada langsung air mata. Kalau buaya ada juga air mata kat mata tu kan. Air mata buaya, dia ni tak ada air mata. Tangisan Syiah tidak ada air mata.
Tu dia pukul tubuh ya Husin dah tu. Tak salah yang dia. Kalau rasa hajah boleh dakwah dia, tak apa. Saya takut dia dakwah kita pula. Dia memang dia licik lah, dia mainan tu. Dia guna emosi, nostalgia. Oh, kita ni duk berukhuwah. Tak ada ukhuwah sekali balik ke rumah bawa batu Karbala kita sujud tak batu kita jangan gurau. Memanglah kita semua nak ukhuwah. Siapa tak nak? Tapi ukhuwah sama kita pun tak habis lagi ni. Nama belum kenal lagi. Mulai hari ni kenal-kenal insya-Allah. Jadi baiklah. Takut ada lagi yang baru bagi idea nak tanya. Muslimi ada? Tak ada? Halik ni? Tidak ada? Alhamdulillah. Kalau tak ada, kita tamatkan dulu majlis kita ini. Haji dan hajah diminta supaya sentiasa tengok iklan. Iklan, ada iklan kuliah hasar. Kuliah hasar tu tidak perdana. Bukan kuliah perdana. Mana kalau siapa yang ada di hotel ni, mari sekejap kita pergi. Ada nasihat lah. Tapi perdananya pagi-pagi ni. Pagi-pagi ni panggil kuliah perdana. Dengan tajuk-tajuk yang kita pilih nanti insya-Allah. Baik, kita tamatkan majlis. Lepas ni ada sesi taklimat daripada Ustaz. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.